الرحيم الحمد لله القائل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz Al-Hakim, kita boleh menyambung bacaan zuhud dan kelembutan hati. Kita sambung pada perkataan dia. Saya punya buku 256 bawah sekali, iaitu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun fa ammal munjiyatu fa taqwallahi fi sirri wal alaniyati wal qawli bil haqqi fi ridha was sukhti wal qasdi fil ghina wal khasdi fil ghani والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. Hadis ini dalam riwayat Al-Bazzar, Abu Nuaim, Al-Baihaqi. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Nabi menyebut, Nabi kata ada 3 hal yang dapat menyelamatkan. Munjiat bermakna yang menyelamatkan, dan ada 3 hal yang menghancurkan. Muhlikat, membinasakan. Menyelamat di sini membawa kepada 2 makna. Pertama, selamat dalam bentuk amalan. Yang kedua bermakna selamat dalam bentuk diri orang itu, tubuh badan dia selamat. Demikian juga makna muhlikat, dengan makna hancur, binasa, rosak. Juga makna yang pertama ialah merosakkan segala amal, dan juga yang kedua merosakkan diri orang itu. Ulama kita sebut setiap yang munjiat ataupun muhlikat, kalau dia bersifat menyelamat, maka dia akan memberi keselamatan juga kepada akhlak, yakni kepada tingkah laku, budi pekerti. Kalau dia bersifat muhlikat, dia juga memberi kerosakan kepada akhlak. Jadi kita nak lihat amalan orang itu berada pada makam munjiat ataupun muhlikat. Kita tengok pada akhlak dia. Nabi kata 3 perkara yang munjiat dan 3 perkara muhlikat. Kalau kita kata 3 perkara itu menyebabkan amal dia terpelihara, amal dia selamat, maka amal itu pasti membentuk akhlak dia. Seperti mana Allah kata salat, bila kita salat membentuk akhlak, iaitu dia mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Itu adalah akhlak. Kalau dia muhlikat, dia perosak, maka apabila amal itu rosak, maka akhlak akan rosak. Apabila akhlak rosak, maka diri tuan itu akan rosak. Nabi kata adapun hal yang menyelamatkan, Nabi kata fa'amal munjiyat, adapun hal yang menyelamatkan, iaitu Nabi kata takwa kepada Allah dalam keadaan sunyi dan terang-terangan.
Yang kedua, berbicara dengan benar dalam keadaan redha maupun marah. Dan ketiga, sederhana ketika kaya maupun miskin. Adapun hal yang dapat menghancurkan muhlikat, iaitu hawa nafsu yang diikuti, sifat pelit yang ditaati, dan berbangga diri. Nabi menyebut, dan ini adalah sifat yang paling menghancurkan dari ketiga-tiganya. Bila sampai tentang i'jabul mar'i bi nafsihi, Nabi kata wahiya ashadduhunna. Nabi kata perkara yang sangat-sangat merosakkan daripada perkara yang merosakkan adalah ujub. Baik, kalau kita nak bagi sedikit perhatian ikhwan, kita boleh bagi perhatian kepada munjiat dan muhlikat. Munjiat ada tiga. Satu, takwa pada Allah, tapi bukan sebarang takwa, dipadukan dengan perkataan fi sirri wa alaniyah. Wa alaniyah mungkin orang boleh bertakwa, tapi fi sirri itu yang susah. Kalau itu dapat dibuat, itu bermakna kita memiliki haqqa tuqatih. Yang kedua, al-qaul fil haqqi wal ridha, al-qaul bil haqqi wal ridha was sukhti. Yang munjiat kedua ialah perkataan kita sentiasa benar dalam keadaan kita redha dan dalam keadaan kita marah. Itu kena ada perkataan qaulul haqq, al-qaul bil haqq. Dia bukan saja perkataan itu benar, tapi kebenaran itu tidak berubah ketika ridha dan ketika sukht. Yang ni yang susah orang nak buat. Bila marah, kita akan hilang segala-gala. Wal qasdi fil ghani wal faqri, iqtisad, kesederhanaan. Pada waktu kita senang, waktu kita kaya, kita berduit, dan pada waktu kita fakir, kita masih membawa sifat iqtisad, sifat sederhana. Tiga perkara ini dikatakan sebagai munjiat, menyelamat. Artinya tiga perkara ini mempunyai fadilat yang besar sehingga dia membawa kepada munjiat, membawa pada keselamatan. Dan tiga perkara yang berikutnya muhlikat. Dia tidak ada langsung kebaikan sehingga dia membawa kepada muhlikat, kehancuran. Fahawa muttaba'un, hawa nafsu yang sentiasa diikuti tanpa dibantah. Kita follow dia, kita ikut saja dia. Syuhun muta', sifat syuh, sifat kedekut, sifat bakhil. Muta', yang sifat itu sentiasa ditaati, diikuti, tak lawan langsung, tak ada mujahadah langsung. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, satu orang ujub dengan diri dia. Nabi kata tiga-tiga ni muhlikat, tetapi Nabi kata yang paling muhlikat, yang paling teruk kesan dia ialah ujub. Paling dahsyat kesan dia. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi wa qad a'jabathu nafsuhu fa khusifat bihi al-ardu fa huwa yatajaljalu fiha hatta yaum al-qiyamati. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata dahulu ketika ada seseorang yang merasa bangga dengan pakaiannya yang sangat indah, selendang dia yang indah, tiba-tiba bumi beserta isinya ditelankan.
dan dia pun ikut terbenam ke dalam perut bumi sembari meronta-ronta hingga hari kiamat. Penulis nak menyebut kepada kita tentang ujub ini sangat teruk. Ada satu orang dulu, Nabi kata zaman Bani Israel dulu, dia ni bukan kata ujub daripada rambut sampai kaki, dia ujub dengan satu benda di badan dia saja, macam selendang burdah lah gitu. Dia pakai selendang. Itu sifat orang Arab lah. Dia rasa benda tu cantik, benda tu elok, dan dia rasa ujub. Tiba-tiba Nabi kata, kerana Allah Ta'ala benci dengan sifat ujub ni, Allah mengarahkan bumi itu ditelan. Dan kebetulan dia duduk ada atas bumi itu. Maka Nabi kata dengan dia ditelan bumi, macam mana cara dia ditelan? Nabi kata fahuwa yatajaljalu fiha hatta yaumal qiyamah. Bumi itu sedut dia sikit-sikit, dan sedut itu sampai kiamat baru habis. Katalah 3,000 tahun sudah benda ni jadi, sampailah bumi duk sedut dia lagi. Dia duk tanggung azab tu. Azab tu akan hilang pada dia sampailah hari kiamat. Ini petanda apa penulis bawa untuk bagi tahu kata betapa Allah benci dengan sifat ujub. Bolehkah saya tanya satu soalan? Dengan izin lah. Kalau parlimen tak izin, saya tak tanyalah. Saya tidak ada 2/3 majoriti. Apakah makna yang kita boleh letak kepada makna ujub? Makna. Sampai Tuhan marah meteran ini. Jadi ujub itu apakah makna yang kita boleh bagi? Apa kita bila kata ujub, apa makna yang kita boleh bagi? Tak tepat pun tak apalah, agak-agak lah. Paman ni ingat? Sombong yang melampau. Sombong yang melampau. Udin boleh setuju dengan paman sebut ujub ni sombong yang melampau? Boleh? Memang tak tepat pun tak apa, sajalah agak-agak. Bangga diri dengan kelebihan dah. Bangga diri ya. Dia bangga dengan diri dia. Benda okay. Dalam konteks keseluruhannya, saya tengok adik ni, konteks keseluruhannya, kalau orang kata ujub, apa yang kita boleh dia definisikan? Riak bukan ujub. Riak baklai. Ujub. Yang sampai kita nak kata Tuhan marah dia ambil taruh tu. Ta'rif Mamang bagi tadi kan, dia bangga dengan apa yang ada. Paman begitu dia apa? Sombongnya melampau tadi. Tapi sampai Allah benci ambil taruh tu. Hakikat dia apa yang ada dalam diri dia? Betul tak Dana? Apa yang ada dalam diri dia sampai Tuhan meluat ambil taruh tu? Tapi Allah pun tak mau dah ke dia. Arah bumi tu sedut dia. Dan cara Tuhan buat azab pada dia ni bermakna Tuhan memang meluat betul. Yatajaljalu fiha, sedut sikit. Wahai dalam kubur tu ada azab. Tak, Allah kata tak, dia kena azab lain lagi. Dia sedut bumi sikit sampai hari kiamat. Tu tak campur azab dalam kubur lagi, dia tetap berada di alam barzakh. Kerana kita belajar dulu, ujub ini salah satu benda yang menjadi package ujub tu apa dia? Kerana dia merasakan, dia ada satu perasaan, hati dia tak pernah melihat bahawa Tuhan menolong dia. Tak pernah dia nampak. Kalau dia ibadat, dia akan kata apa? Aku ibadat. Aku sembahyang. Tak terlincah dalam benak dia, kesemuanya aku boleh buat ini adalah taufik dan hidayah Tuhan, bukan aku. Dia duk rasa dia ada haul, dia ada kuwah. Bila kita
melepaskan diri kita daripada pertolongan Tuhan, bermakna kita melepaskan diri kita daripada ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat mesti kapit dengan nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau ada na'budu tidak ada nasta'in, na'budu tak diterima. Kalau tak diterima, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang Abdullah bin Abbas kata, itulah makna kepada la ilaha illallah. Ujub, dia sedar ke dia tak sedar, dia merasakan dia cukup tanpa pertolongan Tuhan. Kerana itu dalam diri dia tak tergambar kata, sama ada dalam bentuk hal-hal fizikal ataupun hal-hal kerohanian, Tuhan yang tolong dia. Maka bila satu hamba itu merasakan tak ada hubungan dengan pertolongan Tuhan, maka tak ada makna dia berdiri depan Tuhan. Maka Tuhan kata ke bumi, hang sujudlah dia. Dalam diri dia dah tak ada aku dah. Oh subhanallah ikhwan. Yang ni kita mesti hati-hatikan ikhwan. Satu ikhwan, kita kata tingkatan ibadat yang kita buat. Satu, dalam ibadat kita ataupun dalam hal kehidupan kita biasa, satu label yang Tuhan benci. Label ini label yang sangat Tuhan benci. Apa dia label? Di mana Tuhan tak terlibat langsung dengan kita. Tak terlibat langsung. Maksudnya apa dia? Pikiran kita, ingatan kita, akal kita, hati budi kita tak nampak langsung pelibatan Tuhan. Daripada hal keduniaan kita, hidup kita dalam dunia, ataupun ibadat kita, kesemuanya based on kita punya riang, kita punya tenaga. Tuhan tak ada langsung. Yang ni kita kata makam pertama, nombor satu. Tuhan cukup benci. Dan saya rasa inilah makam yang disebut dalam hadis Bukhari ini. Tuhan arahkan bumi, apa dia? Fakhusifat bihil ard, telan dia. Label kedua, dia turun sikit. Tapi label ni semua berada di dalam Tuhan tak suka. Tapi dia rendah sikit. Apa dia? Seseorang itu dalam hal dunia dia ataupun dalam hal ibadat dia, dia nampak Tuhan. Dia tahu kata Tuhan tolong dia, tapi tak sempurna nampak dia. Dia masih lagi bergantung dengan diri dia. Yalah, kalau Tuhan tolong pun, kalau aku tak buat, macam mana dia nak tolong? Yalah, memang Tuhan ada syurga, Tuhan ada keampunan, tapi kalau aku tak minta ampun, dia tak bagi juga. Dia masih nampak dia kena buat baru Tuhan boleh bagi kat dia. Ini label kedua. Label kedua, dia tak sepenuh hati nampak kata memang dia yang baca doa, tapi kalau bukan kerana taufik Tuhan, dia tidak akan berada pada label ibadat. Yang ketiga, antara dia nampak Tuhan dengan dia nampak diri dia, kemampuan diri dia, kuah dan haul dia sama kuat. Sama kuat. Sampai dia nak sebut 100% pasal Tuhan pun dia tak berani. Dia nak sebut 100% pasal dia pun dia tak berani. Sama-sama kuat. Dia kata, hang semayang. Kata, memanglah aku semayang. Dia kata, memang. Tapi dia kata, kalau Tuhan tak tolong pun, aku tak semayang juga. Tapi kalau Tuhan tolong pun, dia kata, kalau aku tak buat pun tak jadi juga. Sama-sama kuat dalam diri dia. Dan pada makam yang keempat ni, pada ikhwan, dia nampak Tuhan. Memang Tuhan yang bagi. Tapi sikit saja dia nampak diri dia. Sikit sangat. Sikit sangat. Sikit sangat. Bahagian dia nampak kemahaul dan kuah dia tu sikit sangat. Tapi dia nampak Tuhan bagi tu banyak. Pun duduk dalam kategori Tuhan tak suka. Maka kita ni ikhwan, kena tengoklah hati budi kita. Kita duduk tak mana. Kenapa kita kena tengok benda ni ikhwan? Kerana begini.
kita ikhwan dalam melakukan ibadat kepada Allah, dalam soal bicara hati ni, ini bukan bicara hati Facebook lah, ini bicara hati betul ya punya. Kalau bicara hati Facebook, inilah orangnya. Inilah penceramahnya. Saya penceramah jemputan aja. I'm Mr. Nobody. Satu, kita panggil perkataan salikun. Satu, kita panggil perkataan wasilun. Boleh ingat mama? Salikun, wasilun. Dua. Satu salikun, kedua wasilun. Apa makna salikun? Ambil salikun dulu. Salik bermakna orang berjalan. Salaka, berjalan. Salik orang yang berjalan. Kesemua kita ini berjalan. Kita ni satu perjalanan. Dunia ni bukan satu pelarian. Kita perjalanan. Kita berjalan. Yang dimaksudkan dengan salik di sini apa dia? Kesemua kita berjalan mengambil ibadat yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi sebagai jalan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, kita guna ibadat. Kita guna baca Quran, kalam Allah, kalam Rasul, kita guna doa. Kita ambil semua ibadat itu sebagai sarana kita nak dekat diri dengan Tuhan. Dan sememangnya kita mempunyai nawaitu untuk dekat diri dengan Tuhan. Dan kita sedang bermujahadah, berjuang habis-habisan supaya ibadat itu sampai kepada niat kita. Apa dia? Kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Itu kita panggil orang yang salikun. Dan orang ini dia tanda kata kita ada di situ, tanda apa dia? Tanda-tanda besar dia ialah kita mula cemuih dah. Bila orang sebut tentang yang bukan kerana Allah ni, kita dah mula jadi cemuih, kita tak boleh pi lah. Kalau orang kata ini untuk orang puji ke, ini untuk sesuatu benda-benda bersifat yang bukan kerana Allah, diri kita dah jadi tak boleh terima dah. Kita dah jadi cemuih. Sampai bila kita nak harap orang puji, nak harap orang itu, nak harap orang, kita dah jadi cemuih. Kita dah tak ada hati dah nak ke situ. Sekarang kita duk fikir macam mana ibadat yang kita buat supaya ibadat kita itu wujud kerana Allah semata-mata. Aku nak semayang ni kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tak mau dah hal riak, hal sum'ah, hal orang sanjung, hal orang puji. Dia dah tak mau dah. Dia tak mau dah benda tu. Itu menunjukkan kita berada pada posisi salikun. Dan kalau kita duduk pada posisi ini ikhwan, ini adalah posisi yang sangat betul. Betul kita ada di situ. Dan apa yang terjadi kepada diri kita ikhwan, hati kita ini hanya terbuka untuk Tuhan. Dan dalam bahagian habuan-habuan dunia ni, kalau kita tak dapat, kita tak akan jadi orang yang sedih. Orang yang duka cita, orang yang tertekan, orang yang murung, tak ada apa. Walaupun dalam bahagian dunia itu kita perlu sekalipun, kita tak akan jadi murung dan duka cita. Macam mana sebahagian orang dia tak dapat dunia, dia fras. Dia tak dapat duit ke, dia tak dapat habuan, dia jadi fras, dan ibadat yang dia lakukan itu tergendala. Dan dia tak mau dah buat ibadat. Salikun, dia tak ada dah benda tu. Dia dah fed up dah dengan pujian. Kalau berbuat, orang tu nak balas lagu ni, orang ni nak, dia tak mau dah. Jiwa dia dah tak lalu dah dengan benda tu. Bukan dia buat-buat, memang perasaan itu wujud sungguh.
Dan itu apa itu petanda? Petanda dia dah masuk dalam dunia ibadat. Dia dah langkah ke dunia ibadat. Sebab kita balik pada makna ibadat, kalau antum masih ingat pengajian kita, apa makna ibadat? Ibadah bermakna ketundukan, kerendahan jiwa, ketaatan kita kepada Allah. Hanya lillahi, lillahi, lillahi. Semayang tadi, semayang apa? Semayang aku, nusuk aku, hidup aku dan mati aku, lillahi rabbil alamin. Dia nak fokus satu je. Dia tak mau 10 benda. Dia tak boleh buat 10 benda. Dan dia tak mampu nak buat dalam satu masa 10 benda. Dia buat satu benda aja. Apa dia? Kalau dia semayang, dia nak tumpu kat Tuhan aja. Kita kata apa? Jam'ul himmah. Jam'ul himmah. Dia menghimpunkan himmah dia untuk Allah. Jadi fokus untuk Allah. Kalau kita berada, hati kita macam ni ikhwan, bermakna kita berada pada kita kata apa, daerah hati, wilayah hati yang di atas kepala kita tertulis salikun. Dan yang ni yang Nabi sebut daripada awal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan kepada ilmu, dia mengambil ilmu itu kerana Allah, untuk Allah. Dan Nabi bagi pesan, jangan menuntut ilmu kerana ini, kerana ini, kerana ini, kerana ini. Ini semua urusan dunia. Yang kalau kita tuntut ilmu kerana itu, kerana itu, kerana itu, 2-3 perkara Nabi sebut, dan kita tak dapat benda tu semua, kita akan jadi down. Orang tak puji kita, orang tak sanjung kita, orang tak angkat kita, orang tak panggil kita berdebat, orang tak panggil kita berkelahi, kita rasa macam tak ada ilmu. Bila kita boleh masuk dunia tu, dan kita boleh peleceh orang, kita rasa kita ada ilmu. Apa Nabi kata? Kesemua itu terkutuk dan terlaknat. Dia ada ilmu, dia hanya fikir dengan ilmu tu macam mana laluan mudah dia dengan Tuhan. Dia tak mahu ada halangan. Pasal itu dia jadikan ilmu sebagai senjata untuk tebas segala halangan dia. Dia guna ilmu sebagai senjata, tebas segala perosak-perosak hubungan hati dia dengan Tuhan. Datang ada riak, dia cantas. Datang sum'ah, dia cantas. Benda ni macam rumput dengan lalang. Dia akan tumbuh tanpa disemai pun dia akan tumbuh. Tapi dia ada senjata ilmu. Dia tidak mahu ada halangan-halangan yang mengganggu sarana dia menuju Tuhan. Dia cantas sungguh-sungguh. Maka ini orang apa memang? Salikun. Salik seorang. Salikun itu bermakna ramai orang berada di situ. Dan pertanda dia apa dia? Hati kita terbuka menuju Tuhan. Yang kedua, hati kita tak seronok dah dengan selain Tuhan. Selain Tuhan. Kalau kita sembahyang pun, hati kita untuk Tuhan saja. Ni orang main cerita apa ke, kita dah tak ada. Alhamdulillah, sukalah nak kata apa. Hati kita tak ada dah. Quran kata, innama nuridu, apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia beritahu hati pokok dia, la nuridu minkum. Saya tak ada pun satu iradah, tak ada pun satu kemahuan untuk hampa ni ucap kepada saya terima kasih ke, ataupun nak balas apa saya buat. Hati saya tak ada dah benda tu. Saya suka buat benda ni kerana benda ni mendekatkan saya kepada Allah. Nampak macam saya tolong awak, tapi sebenarnya saya tolong diri saya, bawa diri saya berjumpa dengan Tuhan. Saya cukup gembira macam tu. Ini kumpulan apa? Salikun. Satu. Lagi satu, wasilun. Wasilun. Maksud dia apa dia? Jiwa kita tu berkembang sikit lagi. Berkembang sikit lagi. Sama. Orang yang sama, dengan diri yang sama, dengan ibadat yang sama, tapi kerana terlalu lama dia duduk dalam dunia ibadat, dia mula dapat rasa halawatul ibadah, manis ibadat. Dia mula rasa. Kerana lama, puluh tahun dah dia buat ibadat, setiap masa dia buat ibadat.
Dia baca Quran ni bukan umur seminggu dah dia baca Quran. Dia baca Quran ni bukan sebulan. Dia baca Quran sama lama dengan umur dia. Lama. Macam mana lama rambut kita duduk atas kepala. Tak ada kata dia lama. Last sekali dia bertukar. Dia bertukar warna. Pasti bertukar warna. Oh subhanallah. Kecuali tak ada rambut lah. Kan? Itu kan contoh. Selagi ada rambut, dia akan bertukar. Betul mana bulu dada akan bertukar. Bulu ketiak akan bertukar. Akan bertukar warna. Jadi putih. Beli malu, saya minta maaf. Saya tak sama lah. Beli pemalu. Beli wasilun bukan salikun. Kerana lama dia duduk dalam dunia ibadat ni, bertukar. Jiwa dia bertukar apa dia ikhwan? Ibadat yang dia buat itu membentuk satu akhlak cara tak sedar. Apa dia? Akhlak dia malu pada Tuhan. Maka sekian lama dia mendekat diri pada Allah, dia jadi pemalu dan dia mula nampak betapa rendah, hina diri di depan Tuhan. Betapa Tuhanlah yang mengizinkan dia boleh mendekatkan diri pada Allah. Dan ini orang sampai pada peringkat wasilun, dia tak mau cakap pasal diri dia. Dia sentiasa nak sebut di mulut dia dengan Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah. Aku ada semua ni. Dia tak mau cakap dah pasal diri dia. Dia malu. Sebab kalau aku semayang, apa syarat sah semayang? Syarat wajib semayang. Korang-korang syarat wajib semayang. Aqil baligh. Aqil baligh. Dia akan malu dengan Tuhan. Baligh dengan akal. Aqil ni bukan kita yang urus diri kita. Tuhan yang bagi. Akal kita boleh elok. Sampai kita boleh khusyuk kerana akal elok. Kita boleh belajar ilmu kerana akal elok. Kerana sihat. Kerana akal elok. Dan akal boleh faham. Jiwa boleh tenang. Kita boleh lulus setiap exam. Semua ni. Siapa yang bagi ni? Dia hanya nampak usaha dia sikit sangat. Dan usaha yang dia usaha tu bukan kerana dia. Dia mampu berusaha kerana apa? Kerana Allah telah mensyariatkan untuk berusaha. Maka dia berusaha. Tapi yang menyampaikan dia kepada maksud semayang tu kena ada khusyuk. Kena ada ikhlas. Tuhan yang bagi. Maka jiwa dia mula tak tenang. Kalau dia kata semua ni daripada dia. Dia dah tak tenang dah. Dia hanya nak berkata macam Ismail kata kepada bapa dia, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Minas sabirin dia letak di belakang. Dia letak di depan dulu apa dia? Satajiduni insya-Allah. Dia kata dengan kehendak Allah, ayah akan dapati saya mampu sabar. Dia tak kata ayah saya sabar insya-Allah. Perkataan saya sabar insya-Allah, dia letak tenaga dia dulu. Kehendak Allah di belakang. Tapi Ismail tak buat lagu tu. Ismail kata satajiduni insya-Allahu minas sabirin. Kedudukan dia wasilun. Mampukah kita sampai pada peringkat ini? Saya pun tidak tahu. Tetapi para anbiya semua sampai. Mereka malu nak sebut pasal mereka. Semuanya mereka akan kata insya-Allah. Ayah akan dapati. Insya-Allah dia tu bukan maksud insya-Allah adat macam kita. Kita insya-Allah apa? Kalau Allah kehendaki saya sampai dah. Insya-Allah dia itu dia bermaksud, dia berakidah. Dia bertauhid dengan perkataan tu. Maksudnya yang Allah kata wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan apa yang Allah kehendak. Itulah yang terjadi. Maka dia kata insya-Allah ayah akan dapati. insya-Allah. Saya tidak boleh jadi sabar kalau tidak dengan kehendak Allah ya. Dan ayah akan dapati.
Dengan pertolongan yang Allah bagi pada saya akan jadi orang yang sabar. Dia sebut Allah dulu, baru dia cerita apa yang ada pada diri dia, dan itu pun dia cerita kerana apa? Kerana wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia nak bagi tahu kurnia Tuhan kepada dia, bukan dia nak bagi tahu diri dia. Apa kata kekasih Allah Sulaiman bin Daud alaihi wasallam? Dia kaya, dia raya, tapi perkataannya Sulaiman letak, hadza min fadli rabbi. Kalimah yang disusun. Kesemuanya ini fadli rabbi, bukan aku. Ya, Allah bagi kederat pada Sulaiman. Jin tak angkat kepala pada dia, dia boleh pakai angin. Tapi dia kata kesemua ini adalah fadli rabbi. Baru dia sebut apa kena mengena pemberian Tuhan dengan dia, liyabluwani, agar itu menjadi ujian pada aku. Oh subhanallah. Ikhwan, yang kita duk baca ni semua ni, duk kata apa, segala ini orang ini sampai ditelan oleh bumi. Kenapa ikhwan? Kerana dia menghilangkan pandangan pertolongan Tuhan, ya, dalam diri dia. Pertolongan Tuhan. Dan dia boleh berusaha, dia boleh berbuat kalau Tuhan tidak tolong pun. Kerana dia mula memisahkan. Pisah dengan makna apa? Dia bukan pisah dengan lidah, dia pisah dalam bentuk ingat daripada Tuhan. Dia tak ingat. Dia tak ingat. Dan bila dia ingat, dia bukan ingat secara adat, dia datang daripada diri dia. Dia datang daripada diri dia. Memang diri dia tu dah sampai peringkat dia ingat ke Tuhan, dan dia mencapai ketenangan jiwa. Ibadat dia buat dia jadi menangis. Ibadat dia bertambah syukur daripada Allah. Dia tak pernah nampak ketinggian dia. Dia tak pernah nampak betapa dia ini orang yang mulia. Hari-hari dia buat ibadah. Sifat malu dia, sifat rendah diri dia, dia menangis kepada Tuhan. Dan kita kena tahu, bagi orang wasilun ini, jiwa kita kalau berubah, ini kata para ulama kita ikhwan, tidak ada satu malapetaka paling besar dalam dunia yang boleh bawa kita kepada sifat tadi ni, sifat muhlikat. Muhlikat ada berapa tadi? 3 kan? 3. Nafsu yang diikuti kan? Apa? Kedekut yang ditaati, dan ujub dalam diri. Dan ujublah pembinasa yang paling besar. Tengok sampai ke ujub. Salah satu daripada pakej ujub tadi apa dia? Tak dapat melihat bantuan Tuhan dalam diri dia. Dia hanya nampak akulah buat. Betul? Muhlikat. Dan musibah paling besar yang akan menghancurkan akhlak kita, lidah kita, amal kita, diri kita, apa dia? Apabila Allah Subhanahu wa taala hijab pada pandangan mata hati hamba itu melihat pertolongan Allah dalam ibadah yang dia lakukan. Ya. Sebab dalam ibadat ni susah orang nak nampak Allah tolong dia. Dalam hal dunia ni orang nampak kata Tuhan tolong. Dalam ibadat dia susah nampak Tuhan tolong dia. Dan akhirnya orang nanti kata dalam hal dia cari harta, dia kata Allah tolong saya banyak. Tapi jarang dalam semayang orang kata Allah tolong saya sampai saya boleh semayang. Allah tolong saya sampai saya dapatlah rasa khusyuk. Saya duduk mengaji agama ni, saya dapatlah lihat kepentingan agama ni. Kalau Tuhan tak tolong saya tak dapat benda ni. Susah orang nak sebut dalam agama lagu tu. Maka bila terhijab hati kita daripada melihat Allah Ta'ala yang buat benda ni pada kita, dengan izin dia, pertolongan dia, kita boleh menyempurnakan ibadat. Kalau terhijab itu, maka mereka kata itulah satu musibah yang paling besar pada kita, kerana ibadat kita dah tak ada nilai. Maka kerana itu akan ada hisab di hari akhirat. Tuhan akan hisab kita apa yang kita rasa kita dah buat. Apa yang kita rasa kita buat.
Itu yang Imam Ghazali kata dalam Ihya kan, di bawah tajuk dia menceritakan tentang nikmat Tuhan pada kita. Nikmat Tuhan pada kita. Imam Ghazali sebut perkataan ini. Apa dia kata? Sebelum kita balik bertemu Tuhan di padang mahsyar, dia kata daripada kepala kita sampai ke tapak kaki kita, dia kata kita buktikan pada diri kita ada satu bulu rumah di badan kita adalah buatan kita sendiri. Kerana tanpa bulu rumah tu, dia kata akan hilang nikmat mandi. Kita mandi ni, kita rasa sejuk, kita rasa nikmat kerana bulu rumah. Cuba cukup bulu rumah sekali tengok, cukup. Lepas tu pergi mandi. Rasa apa? Kita ada rambut, kita mandi, kita boleh garuh nikmat. Cuba kita cukup botak, kita pergi mandi, nak garuh tak mana? Mamang tengok saya, jangan tengok orang lain, tengok saya mamang. Nikmat. Satu je bulu rumah. Nikmat mandi, nikmat rasa sejuk bila kita mandi. Kerana ada bulu rumah, dan bulu rumah tu bukan selai. Hilang, dia tumbuh balik, dia tumbuh balik, dia tumbuh balik. Dan esok kalau Allah tanya, Allah tak tanya semua, Allah tanya nikmat yang hang rasa bila angin mai. Kita rasa nikmat kerana bulu rumah. Kalau Tuhan tanya, mana selai bulu rumah hang? Yang hang punya, bukan aku punya. Imam Ghazali kata kalau kita belum boleh buat bulu rumah letak di badan kita, jangan balik menghadap Tuhan dengan sifat wujud. Kerana kau sememangnya gagal di depan Tuhan untuk bukti siapa diri yang. Jadi orang yang tak ada apa ni, tiba-tiba Quran kata apa? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Depa yang buat cakap depan Tuhan kan, dengan depa lupa asal kejadian depa. Depa tanya tulang belulang ni macam mana? Tulang belulang tu pun Tuhan yang buat. Lepas tu dia tanya kalau dah hancur macam mana Tuhan yang buat dia nak pulih balik? Tuhan kata asal tulang tu tak ada kami boleh buat. Bila dah ada, lepas tu dia rosak, nak bagi elok balik susah ke? Daripada tak ada kami bagi ada, yang tu lah lagi susah. Benda tak ada balik nak bagi ada, susah. Benda dah ada rosak, nak repair susah. Okay. Wa nasiya khalqah, dia lupa asal kejadian dia. Subhanallah ikhwan. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, kehancuran ada dalam dua perkara. Pertama, dalam keputusasaan, dan yang kedua di dalam sifat berbangga diri. Dia kata al-halaku fitnatain. Kebinasaan itu pada dua benda. Al-qunut wal-ujbi. Al-qunuti wal-ujbi. Manusia binasa pada dua benda. Satu, al-qunut. Bukan kunut yang subuh tu. Qunut dengan ta. Qunut. Maksud dia apa dia? Qunut, putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Sebab dalam putus asa ni apa dia ikhwan? Putus asa ni orang yang tidak merasakan memerlukan kebaikan dah. Sedangkan seluruh kebaikan itu berasal daripada Tuhan. Maka bila dia putus asa, dia tak mau apa-apa dah kebaikan dari Tuhan. Dia tidak ada kebaikan semula jadi. Semua daripada Allah. Kullu min indi Rabbina. Semua daripada sisi Tuhan kita. Orang putus asa, sampai dia nak bunuh diri ke, nak makan racun ke, buang diri dia ke mana-mana, dia dah tak mau kurnia Tuhan. Maka bila dia tak mau kurnia Tuhan, dia berada pada sebesar-besar masalah dengan Tuhan. Kerana dia tak memerlukan apa-apa kebaikan dalam dunia ni. Sedangkan doa yang diajar oleh Rabbul Alamin pada kita, iaitu atina fid dunya hasanah, kebaikan. Kebaikan itu sendiri Allah ajak pada kita untuk minta dalam dunia. Dia dah merasa tak ada dah kebaikan dan tak perlu dah. Kerana itu dia pun pilih jalan bunuh diri. Tak ada guna lah, putus asa lah.
Yang kedua Nabi kata apa dia? Wal ujub. Wal ujub. Ujub. Kerosakan itu ada pada ujub. Orang ujub ni apa dia, ikhwan? Apa yang ada pada diri dia? Dia merasakan tak ada pertolongan Tuhan kat dia. Dia tak perlu pun. Dia boleh bangkit sendiri. Dia boleh bangkit sendiri. Dia nak tidur, dia tak perlu baca bismillah. Dia bangkit, dia tak perlu kata alhamdulillah. Dia tak perlu tu semua. Pasal apa? Dia dah setting badan dia dah lagu tu. Dia dah jaga dah diri dia. InsyaAllah. Dia tak perlu apa pun. Dia boleh hidup dengan cara dia biasa. Tanpa ucap alhamdulillah, tanpa syukur pada Allah. Dia boleh. Dia tahu nak jaga pukul berapa, nak tidur pukul, semua dia tahu. Dia tak perlu pun. Dia nampak pada diri dia, dia itu cukup daripada pertolongan Tuhan. Maka kata Abdullah bin Abbas, dua ini adalah kehancuran. Kehancuran terkumpul dalam dua hal tersebut. Kerana kebahagiaan tidak akan dapat didapat kecuali dengan berusaha, mencari, bersungguh-sungguh dan bersegera dalam mencarinya. Putus asa artinya tidak berusaha dan tidak mencari. Sedangkan orang yang merasa bangga terhadap dirinya, dia berkeyakinan bahawa ia telah bahagia, telah sukses terhadap apa yang dia tuju, padahal ia tidak berusaha apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Kita tengok perkataan penulis, kebahagiaan tidak akan didapat kecuali dengan usaha. Ya. Awak nak bahagia, pertama sekali awak kena ada nawaitu nak bahagia. Asas Nabi letak pada kita kan di antara 3 hadis yang besar kata Imam Syafi'i. Satu daripadanya apa dia? Innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Besar hadis ni. Menentukan niat kita. Niat, apa niat kita? Ikhwan, saya contohkan agak contoh yang agresif. Boleh sahabat Ari? Boleh ya? Kalau agresif saya tanya Ari ya. Kalau romantis saya tanya Beli. Kalau yang produktif saya tanya Ustaz Nan. Produktif. Kalau progresif saya tanya Pak Long. Baik. Kita saya tanya orang perempuan dulu, Kak Ajah dulu. Orang perempuan bila tengok bunga, nampak apa? Tengok bunga first time you see the flower. Apa yang kita dalam kepala kita terbayang apa? Tenang, cantik. The first apa panggil apa? Pandangan pertama tu kan. Kita nampak cantiknya bunga ni. Tambah bunga hidup. Betul? Kita orang jantan. Kita orang jantan. First time kita tengok perempuan. Saya ambil contoh biasalah orang pergi umrah. First time dia tengok perempuan Iran. Dia panuh hati. Dia tengok mata, dia tengok perempuan Iran, dia kata, orang kata panuh sampai ke hati. Dia kena panuh sampai ke hati. Baik, soalan saya, first time kita tengok perempuan, apa yang terbayang di apa kita panggil ni, kepala otak kita ni, apa yang kita terbayang? Mesti kita baik, dia cantik, kesopanan, kesantunan, kelembutan, menyebabkan kita terpikat. Kita tengok lagi sekali, kita nak tengok lagi sekali, kemudian kita merindui nak tengok lagi, ataupun kita tengok dia lagi sekali, mata kita dah tak boleh jadi 2 kali dah, sekali tu jegir panuh ke hati. Betul tak? Orang yang suka diving atas ke bawah? Bawah, diving bawah. Lama tak diving. Minta maaf saya lama. Diving bawah. Dia masuk dalam lek kan. Dia bila masuk dalam lek kantong gas, dia sudah masuk habis, dia tengok satu sea view. Apa dia terbayang? Dia tengok ikan warna-warni.
cantik. Tengok ayat love tu kerah. Tapi bila kita masuk dalam, kita dapat tengok dengan clear. Apa panggil itu apa? Hak warna-warni kena ayak bertukar tu macam karang-karang. Kan dia tengok cantik. Bila dia nampak tu, kepala otak dia seronok diving. Asyik dia dengan benda tu. Tu orang yang suka kata tadi diving ke bawah, naik katil balik, hiking. Okay? Jenis rabat bukit, rabat gunung, betul memang. Dia naik di atas puncak dia rabat tu, dia dapat tengok apa? Satu view je tak? Tak salah bukit tinggi-tinggi boleh, bukit bendera dah. Abali selalu dengan bicycle je pergi. Abali kayu sebelah tangan aja, dengan sebelah tangan aja sampai bukit bendera. Naik ke atas, dapat lihat satu pemandangan. Apa ada kepala kita boleh? Cantiknya. Kepala kita sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang kita buat, yang kita lihat. Kepala kita akan bagi tahu cantik, hati kita setuju, seluruh anggota badan kita respon. Kalau cantik, mata kita berkacau macam lain, kita rasa macam lain. Betul Tuan Haji Hafiz, pemimpin kita? Betul kan? Ikhwan, dalam dunia kerohanian, kalau first time tengok laki-laki, wanita tengok laki-laki, ada perkara yang dia kepala dia, oh laki-laki ni baik, budiman, laki-laki ini sopan, laki-laki ini boleh jadi pemimpin. Semua tu terbayang. Dalam dunia kerohanian, first time kita dengar nama Allah, apa yang terbayang di kepala kita? First time, apa terbayang? Kita dengar nama Allah, Allah bagi tahu nama dia Husna, cantik, indah. Kita dengar nama dia, apa terbayang di kepala kita? First time kita dengar nama Allah, kalam dia, kita berinteraksi dengan kalam dia, kita baca, kita belajar, kita sebut kalam dia, apa terbayang di kepala kita? Apa terbayang? Kalau kita tengok perempuan, boleh ada satu bayangan, pengiktirafan dia cantik ke, dia apa. Orang hiking tadi boleh melihat, orang diving boleh melihat. Orang yang berinteraksi dengan Tuhan, apa yang dia dapat lihat? Ya. Tanya pada orang diving, apa yang awak nak tengok dalam laut? Dia akan bagi tahu, saya nak tinggal lihat keindahan dalam laut. Dia ada nawaitu nak tengok. Orang yang naik sampai puncak atas, apa yang dia nak tengok? Saya nak tengok keindahan alam. Seorang yang mendengar kalam Tuhan, masuk dalam dunia beribadat pada Tuhan, apa nawaitu awak? Innamal a'malu binniyat. So kalau kita takbir Allahu Akbar, kita masuk dalam dunia ibadat, tak ada benda apa kita boleh lihat. Adakah orang diving lebih mulia daripada orang yang beribadat? Orang hiking lebih mulia kedudukannya daripada orang yang beribadat? Sampai orang yang beribadat tak boleh nampak apa dalam ibadat. Dia sebut nama Tuhan, Allah sendiri bagi tahu. Bagi Allah Ta'ala itu Asma'ul Husna. Bukan kata Allah bagi maklum, walillahil asma'ul husna. Bahkan Allah perintah, fad'uhu. Allah kata, seru aku dengan nama aku yang indah. Bila kita belajar nama Tuhan yang indah, kita tengok nama Tuhan yang indah, kita selam masuk, kita hafal, kita mengerti, apa yang terbayang dalam kepala kita. Kalau tidak ada bayangan apa-apa, bermakna kita tak pernah niat untuk membayang. Bermakna langkah kita pertama menuju Tuhan tidak pernah diiktiraf, dan kita belum pernah melangkah sebab kita tak pernah nampak apa-apa. Ya subhanallah ikhwan. Karena itu ikhwan, dikata tadi, nawaitu kita nak bahagia ada tak ada? Nawaitu nak khusyuk, nawaitu nak mendekatkan diri pada Allah, nawaitu nak rasa malu, nak syukur, nak selamat akhirat. Nawaitu ada ke tak ada? Kerana tanpa nawaitu, kita tak akan berhubung dengan Tuhan. Kita berhubung dengan Tuhan dengan niat. Ya.
Allah tak bagi apa-apa yang kita tak niatkan, maka tak ada benda akan dibayar untuk apa yang kita tak niatkan. Dan orang yang penulis kata tadi apa, nak bahagia ni, dia tak akan dapat bahagia kalau dia tak berusaha cari. Dia tak berusaha jaga apa dia? Jaga daripada kebahagiaan itu jadi rosak. Cari sebasai, nak maintain dia sebasai, jaga tak rosak sebasai. Lepas tu mensyukuri dia sebasai. Lepas tu berdoa agar kebahagiaan itu istiqamah dengan kita. Ya. Untuk Tuhan, untuk hubungan kita dengan Tuhan, pernah dah kita bekerja sekerah itu, ya kawan? Sekerah itu. Kita semua ni, ada tak di antara kita yang tak pernah ada pengalaman pindah rumah? Tak pernah ada. Saya belum pernah pindah rumah lagi. Ada tak pernah pindah rumah. Saya kalau pindah terus masuk kubur. Saya tak nak pindah mana-mana. Tak ada. Saya ada pengalaman. Habali ada. Sahabat. Semua kita ada pengalaman pindah rumah. Penat tak penat? Pindah rumah penat. Nak susun barang dalam rumah baru lagi penat. Kadang 3 bulan, 4 bulan tak susun lagi. Oh dahsyat. Bagi mai umur kita lagu ni lah, kalau boleh tak mau pindah dah. Tak mau pindah dah. Nak cari satu tempat nak duduk permanent terus, tak mau pindah-pindah dah. Kan? Aku tak mau pindah dah. Kau ingat aku patung kau pindah-pindah? Aku tak mau pindah-pindah dah. Cuba ingat, dalam sejarah kita pindah rumah ni, ada tak benda kita lupa? Ajar saudara. Tapi dia pindah rumah, sekali nak suruh cari balik, tak mana aku tak. Kita ambil masa lama nak cari. Dan sejarah kita pindah rumah ni, ada tak benda tak boleh lupa? Benda ni pindah rumah pun tak boleh lupa, tak pindah pun tak boleh lupa. Ada tak? Kunci. Kunci boleh lupa tak masa pindah rumah? Boleh Apa lagi? Buku-buku, jam, beg kita. Cari entah mana. Kadang periuk kita duk pakai hari-hari sebelum pindah rumah. Kita anak tanya, mak periuk tak mana? Allah, tak mana. Tak tahu pula tak. Boleh lupa. Tapi sejarah kita pindah rumah ni, boleh tak lupa? Bini tak bawa. Pindah semua bawa. Dia lupa bawa bini. Bini dah ada rumah lama lagi. Atau tu lupa kat lelaki. Boleh tak? Dia tak boleh jadi ke sana. Sebab apa? Itu benda yang tak boleh lupa. Awak pindah pun tak boleh lupa. Awak tak pindah pun tak boleh. Kecuali awak buat-buat lupa. Awak buat-buat lupa. Betul? Jadi tak boleh lupa. Kadang-kadang kita parking kereta je, tambah kereta kita color sama dengan kawan sebelah, kita pun tak tengok nama pelik, kita terus pergi duk tarik orang punya pintu. Biasa jadi, siapa jadi? Pakcik Anipah. Dia pergi tarik pintu. Dalam kereta tu ada orang, dia duduk tengok dia daripada luar. Pasal color sama, boleh jadi memang. Kadang-kadang bini kita pakai baju sama dengan perempuan lain, kita boleh duduk sebelah dia. Tapi duduk sebelah dia, kita duduk macam bini kita. Dia tu pun dah tengok awak main dekat sangat. Atau bini kita main, Allah, astagfirullah, lupa. Betul? Ikhwan, dalam hidup kita ni ada benda kita boleh lupa, tapi ada benda mustahil kita lupa. Biasanya benda yang kita lupa ni, kita pergi ke mana, benda itu bukan keutamaan dalam hidup. Bermakna kalau kita tercicir dia, tak jumpa dia pun, kita boleh cari ganti. Buku, memanglah buku tu kita duk pakai, tapi kalau dia hilang sekalipun, kita boleh dapat lain, kita boleh beli lain. Jadi kalau dia hilang pun, dia akan hilang dalam ingatan kita.
Dia satu benda yang lumrah. Lumrah. Kita ikhwan, tengok kita dengan Tuhan. Dalam sepanjang kita hidup ni, antara Tuhan dengan duit, antara Tuhan dengan kehidupan, mana lebih banyak tercicir dalam hidup kita? Quran kata, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Mana banyak terlupa? Kalau kita kata kita ingat ke Tuhan, tapi dia yang paling banyak kita lupa. Bekerja tak pernah lupa, bisnes tak pernah lupa, kenduri kenara tak pernah lupa, jaga adik-beradik tak pernah lupa, kawan tawalan handal kita tak pernah lupa, kita celebrate sana, celebrate sini. Tuhan kita lupa. Sunnah kita lupa. Jangan kita kata dalam hati kita akhirat lebih besar daripada dunia. Awak kena buktikan. Pasal tu ikhwan, setiap yang ada dalam hati, tindakan kita lah akan bagi tahu apa dalam hati kita. Kita boleh kata saya suka, saya tak suka, tapi action kita itu betul-betul apa? Action kita. Kita boleh kata satu orang based on human, dia boleh kata dia suka, dia tak suka. Tapi betul-betulkah kita suka? Betul-betulkah kita tak suka? Action kita, tindakan kita akan menjadi bukti. Ya ikhwan, kalau semua benda kita buat on time, ibadat selalu lambat, so jangan bagi tahu kita sayang dengan ibadat. Kita nak ambil ibadat itu mendekatkan diri kita pada Allah. Bermakna kita sedang mengutamakan, memberi tumpuan yang lebih kepada Isar. Isar maksud dia apa? Kita tunjuk benda tu lebih. Allah kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Yang kamu duk tunjuk lebih kat aku ni adalah hidup kamu, bukan aku. Bukan aku. Kamu tak tunjuk lagi aku tu lebih pada kamu. Sedangkan Allah kata akhirat itu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dia tidak main dengan alif lam. Bahkan akhirat itu seluruhnya baik, seluruhnya kekal. Dia bukan juzuk-juzuk tertentu je kekal, seluruhnya kekal, seluruhnya baik. Tak ada yang tak baik akhirat daripada dunia, tak ada. Dia terbaik. Rezeki, kehidupan, kesihatan, nikmat yang Tuhan nak bagi, balasan dia, seluruhnya lebih baik, lebih kekal. Tapi selalu kamu tunjuk pada aku, kamu lebih mengutamakan hidup kamu daripada apa yang aku kata. Subhanallah. Kita tinggal bini kita sewa, kita naik ke hotel, kita dah ni semua, baru cari, dah masuk tandas keluar, dah pakai tolak, baru cari bini. Mana lebih? Telefon duduk dalam kereta, tak keluar lagi. Kita dah pakai tolak dah. Kita boleh lupa dia lagu tu. Lepas tu dia naik-naik, kita kata sayang, I love you, I miss you. Dia kata porah. Action kita. Sebab kalaulah keutamaan itu dilihat pada lidah, hampir semua orang boleh mengaku banyak kelebihan. Tapi kalau dilihat kepada tindakan kita, yes, sebab lidah tidak bertulang. Kalau lidah ada tulang, susah juga kita. Payah memang kan? Lidah ada tulang, nak mengaji Quran payah memang. Nak sebut wow macam mana, wow tak boleh, tak boleh, pasal tulang lu kacau. Allah buat lidah tak ada tulang, ada kelebihan dia. Subhanallah. Jadi inilah ikhwan yang kita duk baca ni, Muhlikat, dan kita duk baca apa? Munjiat. Dan lagi satu ikhwan, lagi satu kita kena tahu pada ikhwan, Allah bersifat dengan Rahman, bersifat dengan Rahim. Sudah kan Allah ada nama begitu banyak, Rahman, Rahim. Itu Allah tu pemarah, Allah itu Qahar, Jabbar, Azim, dahsyat dia ni, Muntaqim, dia Syadidul Iqab, dahsyat. Tetapi kenapa yang rapat dengan kita ni Ar-Rahman Ar-Rahim? Dia selalu nak bagi tahu pada kita,
kasih sayang dia pada kita itulah menyebabkan segala tindak tanduk kita kepada dia nak maaf. Kerana kasih sayang dia mengatasi marah dia. Bukan dia tak marah, dia marah. Tapi kasih sayang dia mengatasi. Dia ada azab. Nabi ibadi annal ghafurur rahim wa anna azabi lahuwal azabul alim. Beritahu pada hamba aku ghafur, aku rahim. Tapi ingat, azab aku pedih. Apa yang kita nak kena tahu di sini, ikhwan, dalam hidup kita ni, ikhwan, kita boleh jumpa semua orang yang buat masalah pada kita. Tetapi yang akan menentukan sejauh mana kita boleh tolak ansur dengan dia adalah sifat sayang dalam diri kita. Orang yang kita tak sayang, tak ada sayang dalam diri kita, kita akan mudah hukum dan marah dan lambat kita nak maaf dia. Pasal kita tak ada sayang. Tapi orang yang kita sayang, macam mana dia buat pada kita, cepat maaf tu datang kerana kita sayang. Allah boleh azab bumi ni dengan begitu mudah sekali. Tapi kerana sifat sayang Tuhan pada kita tu tinggi, akhirat baru dia nak kira. Kenapa? Kerana dia Rahman, kerana dia Rahim. Anak nak jaga mak bapak yang apa tu tak boleh bangkit, kan? Nak kena cuci pungkok dia semua. Kalau anak tak ada sayang dengan mak bapak, tak boleh buat kerja ni, ikhwan. Dan mak bapak kalau tak sayang dengan anak-anak, tak boleh bela, ikhwan. Tak boleh bela. Tambah mak bapak muda-muda, anak 3 pagi duk wek, dia nak kerja esok, dia mula. Kali pertama dia boleh bangkit, kali kedua dia bangkit, kali ketiga anak tu wek, dia keh laki dia dengan kaki je. Laki boleh bangkit, bukan tak boleh bangkit. Bangkit dengan mata sebelah cemeh. Nak buat susu, dia ambil botol madu buah kat anak. Mata cemeh, mana botol susu, mana botol madu, tak nampak. Dia jolok kat anak. Bagi besok, bagi mata putih nak. Terlebih makan madu. Ya. Tapi kerana sayang itu tinggi dalam diri mak ayah, dia boleh jaga anak dia. Najis ke, busuk ke, hanyak ke, masam ke, peluh ke, dia boleh jaga. Dan apa saja keraki anak dia, tahu keraki? Abali? Nanti Abali teranglah, yang tak tahu tanya pada yang tahu. Keraki anak-anak ni, bela anak, besar-besar makan dadah. Masuk penjara, keluar macam check in, check out hotel. Kenal daripada warga, sampai semua dia kenal. Tapi mak bapak ni, hang masuk pun hang anak aku, hang keluar pun hang anak aku. Pasal apa ya kawan? Pasal sayang. Tuhan tak celah kita sekali, walaupun sifat kita sifat tercela. Kenapa? Sayang. Tuhan boleh punish kita, dia tak hukum kita. Pasal apa? Sayang. Kalau kita tak ada sifat sayang itu pada Tuhan, kita tak boleh buat ibadat, ikhwan. Kita tak boleh sabar dalam ibadat. Kita tak boleh redha dengan takdir. Sebab benda-benda ni benda yang memerlukan hubungan hati dengan Tuhan. Dia bukan kuat duduk di tenaga. Dia bukan makan vitamin ABC ni, memang tidak. Dia tenaga. Kerana kita ingat ke Tuhan lah, kita boleh bangkit 2-3 pagi, semayang subuh. Kita balik pun lambat. Bukan kita lah, hampa lah. Ustaz balik awal. Saya beli balik awal. Pak Long lagi awal. Pak Long tak pernah balik 10 ke atas. Pak Long kemas. Pak Long memang guru Quran dia memang lagu tu. Ustaz ni lagi awal. 9.30 dah hilang lah. Kadang-kadang kita bagi salam, susap. Hilang lah. Terserah ke mana. Suddenly disappear. Subhanallah, ikhwan. Jadi ikhwan, nak kena padu, nak kena benihkan sifat ni supaya kita duduk pada kedudukan salikun. Dan nanti lama dah duduk dalam ibadat, kita dah matang dengan ibadat, kita jadi wasilun.
Dan itu memerlukan mujahadah kita. Kita doa pada Allah, kita minta supaya Allah buang sifat-sifat buruk ni daripada hati kita. Baik Mamang, apa makna munjiat Mamang? Munjiat. Munjiat. Apa dia? Munjiat. Yang tu isi dia, makna munjiat. Makna munjiat. Itu isi munjiat. Cakap kita kena benar kan? Apa makna munjiat? Isi munjiat ada 3 kan? Tapi makna dia, munjiat tu makna dia apa? Ustaz Samsul bantu Mamang. Allah Akbar. Muhlikat, menghancurkan kita Raja. Saya rasa Mamang nak hancur dah ni. Muhlikat. Apa dia Mamang? Isi muhlikat ada 3. Satu, munjiat. Munjiat dulu. Munjiat ada 3. Munjiat tak ada duit. Mamang sebut muhlikat. Nafsu yang apa? Diikuti. Lagi 2. Kedekut yang ditaati. 3. Ujub. Ujub dengan diri. Dan bila sampai ke ujub, Nabi kata apa? Yang inilah yang paling merosakkan. Keponakan munjiat. 1, takwa. Takwa tak habis. Tak habis. Takwa tu dia punya gabungan dia. Lagi 2. Ada tak habis lagi? Ada lagi 1. Apa keponakan semua bagi tak habis ni? Masuk kena perhabis, jangan masuk semua. Bagi perhabis. Ya, 3. Bersederhana ketika marah. Ketika kaya dan miskin. Boleh Mamang? Jadi itulah ikhwan. Dan apa Abdullah bin Abbas kata? Paman? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata ada 2 perkara yang menghancurkan. 2 perkara ni menghancurkan. Satu apa dia? Putus asa. Yang kedua? Bangga diri. Ujub lah. Dia terjemah bangga diri kan. Perkataan asal adalah ujub. InsyaAllah lepas ni kita sambung tengok pada perkataan penjelasan tentang bahaya daripada sifat ujub. Penulis bawa pada kita Baqarah 264. Dia nak kaitkan dengan tajuk yang kita baca, iaitu tentang Allah Ta'ala kata jangan batalkan sedekah kamu dengan ungkit dan menyakiti orang. Allah kata janganlah seperti orang yang bagi harta lepas tu dia riak, sombong, bangga diri, dia tak beriman pada Allah. Nanti dia ni macam mana hujan lebat turun di atas batu yang lincin. Tanah batu lincin, obat turun. Habis dah hujan lebat itu turun, kalaulah mai angin bawa debu, dia akan tengok atas batu tu apa mentara. Walaupun dia kagum dengan ayat hujan, tapi hujan tu jatuh di atas batu yang lincin, bukan batu yang dapat ditakung. Maka Allah kata tak ada apa-apa yang dia boleh harap dengan usaha dia. Maka penulis nak kaitkan ayat ini dengan sifat riak dan sifat ujub. Dan tanda kepada orang yang ujub dan riak ni apa dia? Dia suka menyebut apa dia buat. Maka Allah bagi ingat apa dia. Allah kata janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan diungkit-ungkit balik. Sebab apa Allah tak suka? Sebab Allah Ta'ala ni sifat dia Al-Karim. Allah ni bersifat Al-Manan, At-Taul.
At-taul. Apa makna Al-Karim? Kadang-kadang Al-Karim boleh dipakai dengan makna mulia, sifat-sifat mulia. Jamilu as-sifat, sifat-sifat dia yang maha mulia. Dia juga Al-Mannan. Apa dia Al-Mannan? Orang tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa makna Al-Mannan? Ali kata, Al-Mannan ni, apa dia? Yabda'u bin nawal qabla su'al. Al-Mannan ni maksud dia, Tuhan suka memberi sebelum hamba meminta. Hamba tak ada minta, dia bagi. Kalau itulah sifat Tuhan, yang dia itu Zitaul. Apa makna? Al-ghina was-sa'ah. Dia kaya dan luas kekayaan dia. Kalau dia sendiri bagi kepada kita sebelum kita minta dan dia tak ungkit, siapa yang kamu nak bawa sifat buat kebaikan sikit ungkit ke orang ni? Tidakkah kamu nak challenge Tuhan? Maka Tuhan sangat tak suka. Maka Allah kata orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah guna perkataan tubtilu, akan batal. Batal maksud apa dia memang? Benda yang kita buat Allah tak iktiraf dan Allah kata kita tak buat. Macam semayang batal, uduk batal. Maka dah dapat rakaat kedua ke ketiga tapi batal. Maka jangan kata kita buat lah, kita kena start pada mula. Allah kata jangan kau batalkan sedekah kamu dengan mani azza. Kerana Allah karim, Allah mulia, pemurah, dia bagi kepada kamu dengan sifat dia Al-Mannan. Ada benda kamu minta, ada benda tak ada minta, dia bagi. Punya dahsyat dia. Dan dia bagi itu macam mana? Dengan sa'ah, dengan keluasan, bukan dengan kesempitan. Tiba-tiba kamu dapat, kamu buat macam mana kamu dapat benda tu dengan semula jadi, kamu lokek, lepas tu kamu ungkit ke orang macam bukan Tuhan yang bagi pada kamu. Maka Allah tak boleh terima orang yang bersifat dengan ujub dan mengungkit-ungkit pemberian pada orang. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita akan tengok penjelasan tentang bahaya daripada sifat ujub. Lepas tu penjelasan tentang cara mengubati penyakit ujub. Secara umum dia nak kata macam mana kita nak jaga supaya kita tak kena sifat ujub. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka